Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Zawani binti Zaini merupakan pelajar PDPP ambilan Oktober 2022 dari Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar, Seremban. Insya-Allah, pada hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk analisis perkembangan sistem pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan dari subjek EDUP 2072 yang telah diajar oleh Encik Hasbullah bin Abu Kasim. Ayuh sama-sama kita meninjau apakah yang terdiri dalam isi kandungan pada hari ini. Pertama, perkembangan pendidikan sebelum merdeka. Kedua, perkembangan pendidikan selepas merdeka. Ketiga, perkembangan pendidikan masa kini. Dan yang terakhir, hubungan antara sistem pendidikan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Ayuh, mari kita tinjau sama-sama perkembangan pendidikan sebelum merdeka yang mana ianya terdiri dari 6 skop yang utama. Pertama, sekolah pondok. Kedua, pendidikan vernakular. Ketiga, laporan Cheeseman. Keempat, ordinan pelajaran. Kelima, laporan Fenwu. Dan yang terakhir, laporan Barnes. Seterusnya, mari kita sama-sama menelusuri pendidikan sekolah pondok. Pendidikan di sekolah pondok merupakan sebuah pendidikan yang mengamalkan sistem pendidikan yang berteraskan pengajian Islam. Sekolah pondok telah ditadbir secara tidak formal oleh ilmuwan-ilmuwan agama Islam. Selain itu, pendidikan sekolah pondok ini dilaksanakan di tempat-tempat ibadah seperti di masjid maupun di surau. Dalam pada itu juga, pendidikan sekolah pondok ini terbuka kepada golongan dewasa tanpa mengira had umur tertentu. Akhir sekali, para pendidik sekolah pondok ini terdiri daripada individu lelaki yang bergelar imam ataupun haji. Mari kita sama-sama meninjau hubung kait antara sistem pendidikan pondok dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Saya gariskan 3 hubung kait utama. Pertama, mementingkan pembangunan rohani. Kedua, sekolah pondok ini sangat mementingkan penerapan ilmu agama Islam demi melahirkan insan berakhlak mulia dan terpuji. Dan yang terakhir, ianya adalah berteraskan agama Islam yang mana mengkehendaki pengaplikasian penerapan nilai agama tersebut dalam kehidupan seharian. Ayuh kita ke nombor 2, sekolah vernakular. Pembangunan pendidikan sekolah vernakular menggunakan bahasa ibunda dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru di sekolah vernakular ini dibawa dari negara asal mereka dan kurikulum dan pengurusan sistem persekolahan vernakular ini berbeza dari sekolah-sekolah yang lain. Mari kita sama-sama melihat berapakah jenis dan apakah jenis sekolah-sekolah vernakular. Terdapat 5 jenis sekolah vernakular. Yang pertama ialah sekolah vernakular Melayu. Kedua, sekolah vernakular Cina. Ketiga, sekolah vernakular Tamil. Keempat, sekolah vernakular Inggeris. Dan yang terakhir iaitu sekolah vernakular agama. Seterusnya, kita dapat lihat yang ketiga adalah laporan Cheeseman pada tahun 1946 yang mana laporan ini telah disediakan oleh H.R. Cheeseman. Beliau merupakan timbalan pengarah pendidikan pada tahun 1938. Tujuan laporan Cheeseman ini adalah untuk
membina semula sistem pendidikan bagi menjamin setiap jenis sistem di sekolah diperkembangkan sepenuhnya. Laporan Chisme adalah sebagai salah satu langkah pemulihan oleh pihak Inggeris untuk membina semula sistem pendidikan Tanah Melayu selepas pemerintahan Jepun. Seterusnya, cadangan laporan Chisme mencakupi 3 kriteria utama. Pertama adalah pendidikan rendah percuma. Kedua, menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Dan yang terakhir dalam cadangan laporan Chisme ini adalah mata pelajaran sains dimasukkan dalam sukatan pembelajaran. Seterusnya, dapat kita amati dan teliti laporan Barnes pada tahun 1950 yang telah diketuai oleh L.J. Barnes. Laporan Barnes merupakan satu pertubuhan bercorak kebangsaan yang mana ianya telah mewujudkan sekolah kebangsaan. Yang terdapat dalamnya adalah menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara. Malangnya, ianya tidak mendapat sambutan yang baik daripada semua kaum. Seterusnya, kita dapat lihat hubung kait antara laporan Barnes dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Di sini, saya menggariskan 3 hubung kait. Pertama adalah meningkatkan pendidikan di sekolah dengan cara mewujudkan latihan kepada para guru. Kedua, mencadangkan penubuhan maktab-maktab perguruan. Dan yang ketiga adalah bertujuan memperkembangkan potensi individu seperti yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Ayo, kita sama-sama telusuri perjalanan perkembangan pendidikan sebelum merdeka oleh laporan Fen Wu pada tahun 1951. Laporan ini telah dipelopori oleh 2 tokoh iaitu Dr. Wu Teh Yau dan dipelopori bersama Dr. William P. Fern. Ianya adalah bertujuan untuk menyemak semula laporan Barnes dan pandangan-pandangan masyarakat Cina. Ini kerana mereka menganggap laporan tersebut adalah untuk menghapuskan bahasa tradisi orang Cina. Laporan ini telah dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan dan telah diluluskan pada September 1952. Seterusnya, dapat kita lihat Ordinan Pelajaran 1952 menggariskan 2 perkara utama. Pertama adalah penubuhan 2 jenis sistem persekolahan yang mana dalam sistem persekolahan ini telah menggunapakai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ia juga melibatkan pembelajaran selama 6 tahun. Dalam pada itu, pelaksanaan sekolah kebangsaan yang dicadangkan oleh laporan Barnes telah dilaksanakan. Dalam ordinan pelajaran ini juga, sekolah vernakular Tamil dan Cina tidak termasuk dalam sistem persekolahan kebangsaan. Oleh itu, cadangan ordinan pelajaran 1952 ini tidak dapat dilaksanakan kerana 2 faktor, iaitu faktor keuangan dan faktor darurat. Seterusnya, ayo kita sama-sama lihat hubung kait antara Ordinan Pelajaran 1952 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang saya gariskan ada 2 perkara. Pertama, memperkembangkan lagi potensi individu dengan mewujudkan pembelajaran selama 6 tahun. Seterusnya, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar mampu memperkembangkan lagi potensi individu
seperti yang tertakluk dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Seterusnya, kita lihat Penyata Razak 1956. Cadangan mengenai Penyata Razak ini telah diterima oleh Majlis Persekutuan dan disahkan oleh Ordinan Pelajaran 1957. Ianya bertujuan memberi penekanan kepada usaha membentuk perpaduan kaum dan penghasilan tenaga kerja yang mahir. Tujuannya adalah untuk menyemak semula dan menstruktur semula dasar pendidikan persekutuan tanah Melayu bagi membina satu sistem pendidikan kebangsaan yang lebih kukuh dan ampuh. Ianya juga turut mempunyai 17 cadangan dengan mengambil kira matlamat akhirnya membentuk satu sistem yang dikenali sebagai pendidikan kebangsaan. Ayuh semua, kita lihat hubung kait antara Penyata Razak 1956 dengan falsafah pendidikan. Ianya bertujuan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab untuk negara dari aspek penggunaan bahasa ibunda itu sendiri. Kedua, penggabungan semua sekolah menjadi satu jenis sekolah berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mementingkan kita untuk mengeratkan hubungan antara kaum-kaum dalam negara Malaysia. Seterusnya, perkembangan pendidikan selepas merdeka terbahagi kepada 5 aspek utama. Pertama, Laporan Rahman Talib 1960. Kedua, Akta Pendidikan 1961. Ketiga, Laporan Aminuddin Baki 1964. Yang keempat, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Dan yang terakhir adalah Akta Pendidikan 1996. Mari kita telusuri satu persatu perkembangan pendidikan selepas merdeka. Melalui laporan Rahman Talib pada tahun 1960, ianya bertujuan menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang telah termaktub dalam Penyata Razak 1956. Bertitik mula penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kedua, mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa. Dan yang terakhir, bertujuan memberi penekanan kepada teknik dan vokasional, pendidikan moral serta keagamaan. Ayuh rakan-rakan, kita lihat hubung kait antara laporan Rahman Talib pada tahun 1960 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Ianya adalah bertujuan memajukan dari aspek pendidikan, teknik dan vokasional sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang mana menegaskan potensi dan kebolehan individu yang perlu dikembangluaskan. Kedua, elemen kesejahteraan diri. Ianya memberi pendekatan kepada pendidikan moral dan keagamaan dalam membentuk kesejahteraan diri seseorang. Seterusnya, kita lihat Akta Pendidikan 1961. Memberi penegasan kepada pendidikan asas 3M. M yang pertama adalah membaca, M kedua adalah menulis dan yang ketiga adalah mengira. Akta pendidikan ini juga turut memberi penegasan kurikulum mengikut acuan Malaysia. Dan yang ketiga, pendidikan menengah atas melalui 2 jurusan telah diperkenalkan dalam Akta Pendidikan 1961 mencakupi 2 jurusan, akademik dan vokasional. Seterusnya, kita lihat hubung kait antara Akta Pendidikan 1961
dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Terdiri dari melahirkan rakyat berpengetahuan dari aspek 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Seterusnya, mempunyai elemen penting dalam memperkembangkan potensi dan jati diri secara menyeluruh dan bersepadu dengan penghasilan dua jurusan utama, iaitu akademik dan vokasional. Seterusnya, dapat kita lihat laporan Aminuddin Baki 1964 yang mana dalam laporan Aminuddin Baki ini telah menetapkan umur berhenti sekolah dinaikkan kepada 15 tahun. Kedua, laporan ini juga telah mempelbagaikan jenis kursus dan memperkenalkan kursus-kursus untuk melahirkan tenaga kerja mahir. Dan yang terakhir, melalui laporan Aminuddin Baki ini juga, ianya bertujuan menyediakan pelbagai peluang pekerjaan selepas tamat sesuatu tempoh pengajian. Dapat kita lihat hubung kait antara laporan Aminuddin Baki 1964 dengan falsafah pendidikan kebangsaan terdiri dari dua elemen utama. Pertama, mempunyai elemen memperkembangkan jati diri dan potensi diri secara holistik, iaitu secara menyeluruh. Kedua, ini kita dapat lihat kepelbagaian. Ini kerana apa? Laporan Aminuddin Baki ini telah mempelbagaikan jenis-jenis kursus yang bertindak menghasilkan tenaga kerja yang mahir. Sehubungan dengan itu, daripada laporan Jawatankuasa Kabinet 1979, dapat kita lihat dan telusuri penegasan terhadap penguasaan 3M sekali lagi dibincangkan dalam Jawatankuasa Kabinet 1979, yang mana penegasan 3M ini adalah aspek membaca, menulis dan mengira. Kedua, ianya bersifat lebih menyeluruh dalam hal-hal perpaduan pengeluaran sumber manusia dan pembentukan kepribadian seseorang insan. Laporan Jawatankuasa Kabinet ini juga telah memberi penegasan kepada usaha memperkukuh kerohanian dan unsur disiplin yang tinggi. Ayo, sama-sama kita lihat apakah hubung kait antara Jawatankuasa Kabinet 1979 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat dua ciri saya gariskan. Pertama, bertujuan melahirkan rakyat yang berakhlak mulia dan terpuji. Kedua, memberi penegasan kepada usaha memperkukuh kerohanian dan disiplin. Seterusnya, Akta Pendidikan 1996. Jom kita lihat sama-sama. Akta Pendidikan ini telah menjadi panduan untuk dijadikan sistem pendidikan yang lebih sistematik meliputi semua peringkat. Kedua, Akta Pendidikan juga telah menggariskan panduan dan rujukan utama pelaksanaan pendidikan sejajar dengan perubahan semasa. Dan yang terakhir, Akta Pendidikan sudah tentunya memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Mari kita lihat pendidikan masa kini yang sudah tidak asing dalam dunia masa kini terbahagi kepada 3 topik perbincangan utama. Pertama adalah Plan Induk Pembangunan Pendidikan yang mana ianya bermula dari tahun 2006 hingga 2010. Kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP yang bermula 2012 hingga 2025. Masih lama lagi kan? Ada 3 tahun lagi dari sekarang untuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dan yang ketiga, Dasar Pendidikan Digital yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Seterusnya, dapat kita lihat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Teras Pelan Induk Pendidikan ini mencakupi 6 aspek utama. Pertama adalah membina sebuah negara bangsa. Kedua, membangun modal insan. Ketiga, memperkasa sekolah-sekolah kebangsaan. Keempat, bertujuan untuk merapatkan jurang pendidikan. Kelima, memartabatkan profesyen perguruan. Dan yang terakhir, melonjakkan kecemerlangan dalam institusi pendidikan itu sendiri. Aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Mari kita tinjau 2013 hingga 2025. Ada 3 tahun lagi saya cerita tadi kan? Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 5 topik utama yang dibincangkan. Pertama dari sudut akses. Kedua, kualiti. Ketiga, kecekapan. Keempat, penerapan perpaduan. Dan yang terakhir adalah dari sudut equity. Seterusnya, hubung kait antara pendidikan-pendidikan masa kini yang 3 itu tadi dengan falsafah pendidikan kebangsaan dirumuskan kepada 2 agenda utama. Bertujuan melahirkan insan yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jerry, masih ingat lagi? Yang kedua, digital dan modal insan. Ini kerana telah wujud pelbagai pembaharuan dari sudut digitalisasi dan pembangunan modal insan. Seperti yang kita dapat lihat pada hari ini. Perkembangan pendidikan mengikut arus peredaran zaman. Seterusnya, kita pergi kepada rumusan. Kesimpulan daripada pembangunan pendidikan di Malaysia dapat kita lihat kemajuan sistem pendidikan negara kita semakin membangun dari hari demi hari dengan adanya cadangan-cadangan dan penambahbaikan sistem pendidikan sejak dari zaman sebelum merdeka. Hal ini sekaligus membantu merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri demi melahirkan insan yang seimbang yang mana bersifat holistik, mencakupi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Nak mudah ingat tak? Ingatlah Jerry. Dan yang terakhir, ini adalah rujukan yang mana saya guna untuk menghasilkan video pada hari ini dan analisis pada hari ini. Semoga ianya menjadi manfaat ilmu kepada rakan-rakan pendengar sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum.